Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pagi ini, hari yang ke-10 Ramadan. Tahukah tuan-tuan, rupanya dalam perang Badar, Iblis laknatullah telah menjelma dalam rupa seorang lelaki di Mekah yang bernama Suraqah bin Malik. Iblis bersama dengan pasukan tentera dia, syaitan menjelma dalam rupa kabilah Bani Mudlish. Itu satu cerita. Alhamdulillah pagi ini kita bertemu lagi dan saya akan buat ringkasan ataupun sinopsis juzuk ke-10 sempena hari ke-10 Ramadan. Tuan-tuan sekalian, juzuk ke-10 ini ada dua surah di dalamnya. Itu bahagian akhir surah Al-Anfal dan juga surah At-Taubah. Antara isu-isu yang menarik, ayat yang ke-41 ataupun ayat pertama dalam juzuk yang ke-10 ini cerita mengenai ghanimah dan juga khumus. Khumus ni adalah harta rampasan perang, 1/5 daripada harta rampasan perang yang diperuntukkan khusus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat yang ke-41 inilah juga cerita mengenai Al-Quran itu turun pada tarikh hari berlakunya perang Badar. Sebab itulah kita di Malaysia kita cuti nuzul Quran pada 17 Ramadan, mana dalil dia pada ayat yang ke-41. Walaupun begitu ada pandangan-pandangan lainlah juga. Dan surah Al-Anfal ni juzuk 10 sama seperti semalam, cerita pasal perang Badar. Antara contohnya Allah Ta'ala cerita ayat 43-44 ni mengenai mimpi baginda pada malam sebelum berlakunya perang Badar. Ini jarang kita tahulah. Kemudian ayat 48 ini cerita mengenai hasutan Iblis kepada orang Mekah. Inilah ada riwayat mengatakan Iblis menjelma dalam rupa seorang lelaki Suraqah bin Malik, turut bersama membakar semangat musyrikin Quraisy untuk melawan Rasulullah. Tapi bila perang tu dah tercetus, Iblis lari bertempiaran di belakang. Ada cerita yang menarik untuk kita bincanglah pada ayat yang ke-48. Cuma adalah riwayat mengatakan cerita ni tidak sahih. Ada yang kata terima. Tapi kalau kita baca dalam tafsir Ibn Kathir, cerita ni memang disebut. Dan ulama pun menggunakan dalil pada cerita ini, jin iblis ni ataupun syaitan dengan izin Tuhan dia boleh menjelma dalam rupa-rupa lain. Allahu alam. Kemudian ayat yang ke-60, ayat ini cerita Allah Ta'ala suruh kita mempunyai persiapan kekuatan ketenteraan semampu kita. Dan ayat ni sebenarnya sangat relevan dengan kekuatan ketenteraan dulu sampai sekarang. Seterusnya kita ayat yang ke-67 sampai 69 ini teguran kepada Rasulullah berikutan baginda mengambil ataupun menerima cadangan Abu Bakar supaya tawanan perang Badar ini diambil tebusan. Sedangkan Sayyidina Umar mencadangkan supaya semua tawanan perang Badar dibunuh. Lalu Nabi bersikap lemah lembut menerima pandangan Abu Bakar. Rupanya pandangan itu tidak tepat, bukan salah, tidak tepat. Lalu Allah Ta'ala turunkan ayat 67 sampai 69 menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu lebih kurang surah Al-Anfal dalam juzuk 10. Kemudian kita masuk surah yang kedua, itu surah At-Taubah. Dinamakan At-Taubah sebab kisahnya Allah Ta'ala menerima taubat sekumpulan sahabat Nabi yang gagal ataupun tidak menghadirkan diri dalam perang Tabuk. Dia surah At-Taubah ni, kalau saya nak sebut secara ringkas, dia ada dua isu besar. Yang pertama mengenai pekung orang munafik yang Allah Ta'ala buka satu persatu. Dan yang kedua, surah At-Taubah juga menceritakan mengenai perang Tabuk. Perang Tabuk ni perang yang berlaku pada tahun ke-9 Hijri, yang mana Rasulullah telah mengerahkan umat Islam sekitar Madinah untuk pergi ke sempadan Tabuk. Sebab apa? Baginda mendapat berita tentera Rom ingin menggempur Madinah. Dan oleh kerana perang Tabuk ni adalah perang yang sangat mencabar, berlaku pada musim panas tahun ke-9 Hijri, ramai yang cuba memberi alasan. Antara contoh yang ketara yang berikan alasan adalah puak-puak munafik. Itu isu kedua. Dan surah At-Taubah juga selepas sepulangnya baginda daripada Tabuk, baginda nak menunaikan haji. Kena ingat tahun ke-8 Hijri, Mekah sudah dikuasai oleh umat Islam.
Tetapi orang Arab, seluruh tanah Arab masih lagi datang ke Mekah menunaikan haji cara jahiliah. Lalu pada tahun ke-9 Hijri, bila Rasulullah balik daripada Tabuk, baginda nak menunaikan haji, baginda terhalang ataupun membatalkan niat tersebut. Lalu baginda menghantar Abu Bakar diiringi oleh Saidina Ali. Abu Bakar sebagai ketua rombongan haji tahun ke-9 Hijri, diikuti oleh Saidina Ali membacakan kepada mereka, orang-orang Arab yang datang lagi ke Mekah, surah At-Taubah, bahagian awal surah At-Taubah yang menghalang orang Arab jahiliah yang belum memeluk Islam untuk masuk ke Mekah. Cerita ni agak kompleks lah. Cuma biasanya kita nak kata Haji Akbar ni hari haji yang wukufnya berlaku pada hari Jumaat. Rupanya cerita mengenai Haji Akbar memang disebut pada ayat yang ketiga surah At-Taubah. Allah kata wa adhanum minallah, ini adalah pengisytiharan pada Allah wa rasulihi dan juga Rasulullah ilan nas, kepada sekalian manusia yang datang haji pada tahun ke-9 Hijri, Yaumal Hajjil Akbar, pada hari haji yang terbesar. Haji Akbar ni rupanya ada banyak pandangan. Pandangan paling tepat, Haji Akbar merujuk kepada haji, manakala umrah dipanggil Haji Asghar, haji yang kecil. Itu satu pandangan. Pandangan berikutnya mengatakan Haji Akbar ini merujuk kenapa dipanggil Akbar, kerana rombongan haji pada tahun ke-9 Hijri ini dipimpin oleh seorang sahabat Nabi yang besar, iaitu Abu Bakar. Manakala yang katakan wukuf hari jatuh hari Jumaat sebagai Haji Akbar, itu pandangan yang paling lemah. Okey, apa yang dibincangkan lagi dalam surah At-Taubah ni banyaklah. Antara isu-isunya, tuan-tuan boleh tengok ayat yang ke-7, ayat yang ke-18. Orang beriman selayaknya untuk mengimarahkan masjid. Lagi kalau kita perhati ayat 23, 24, Allah Ta'ala melarang mengambil saudara mara yang menentang Islam sebagai teman ataupun teman untuk kita jadikan sekutu. Kemudian ayat yang ke-25, 27, ini cerita mengenai perang Hunain, bagaimana umat Islam terpedaya dengan jumlah mereka yang besar, lalu mereka telah diserang hendak. Kemudian seterusnya banyak sungguh, saya pun rasa nak cerita semua, tapi tak apalah. Kemudian antara yang menarik juga ayat yang ke-40. Ayat yang ke-40 surah At-Taubah ni cerita mengenai hijrah Rasulullah ketika baginda bersembunyi dalam Gua Thur. Dan di sini Allah Ta'ala kata kepada Nabi, la tahzan innallaha ma'ana, jangan kamu bersedih, Allah bersama-sama kami. Ini cerita detail dia. Kemudian ada juga ayat 46, 47 ni cerita ketika nak keluar ke medan Tabuk. Orang munafik ni berat hati dan mereka cuba mencari alasan untuk tidak keluar bersama dengan Rasulullah. Lalu Allah Ta'ala katakan di sini pada ayat 46 dan 47, Allah yang menjadikan hati mereka berat untuk keluar berperang ke medan Tabuk. Seterusnya, antara yang menarik juga dalam surah At-Taubah ni, sesuai dengan bulan Ramadan ni, ayat yang ke-60, iaitu cerita mengenai zakat. Dan ayat yang ke-60 ini Allah Ta'ala sebut secara spesifik, ada sebanyak 8 kumpulan yang layak untuk menerima zakat. Dan Allah Ta'ala ikat ayat ni dengan satu perkataan, faridatan min Allah. Ini adalah satu ketetapan daripada Allah. Maksudnya asnaf yang 8 ini tidak boleh ditukar mengikut suka hati kita. Kemudian seterusnya lagi, ayat yang ke-75 sampai 77. Ayat ini secara umumnya menceritakan mengenai orang munafik yang mungkir janji. Dia berjanji kalau diberikan harta, dia akan bersedekah dan sebagainya. Cuma malangnya dalam setengah kitab tafsir, masuk riwayat-riwayat yang tidak sahih. Riwayat yang tidak sahih mengatakan lelaki ataupun yang tidak mahu membayar zakat ini setelah dia kaya adalah Tha'labah. Cerita itu pun tidak sahih. Tha'labah ni kalau baca dalam biografi beliau ataupun Tha'labah ini meninggal dunia ataupun mati dalam perang Uhud. Sedangkan cerita yang mengatakan Tha'labah ni hidupnya merana sebab tak bayar zakat sampai zaman Sayyidina Uthman sangat bercanggah dengan fakta sejarah. Seterusnya tuan-tuan, ayat 80 sampailah kepada akhir surah ni, akhir juz 10, dia cerita mengenai orang munafik. Antara contohnya mengenai kematian Abdullah bin Ubay. Pada ayat yang ke-84, bagaimana Allah Ta'ala melarang baginda untuk solat kepada jenazah Abdullah bin Ubay. Sama juga ayat ke-82, Allah Ta'ala kata ketawa sikit, menangis tu kena banyak. Dan sebahagian ulama menggunakan ayat 82 ini sebagai satu peringatan kepada orang yang suka melawak. Suka buat lawak, kenapa banyak ketawa boleh mematikan hati.
Sama juga ayat yang ke-81, orang munafik ni menghasut umat Islam. Dia kata apa? Dia nak keluar dalam perang Badar, dalam perang Tabuk. Dia kata la tanfiru fil har. Dia kata janganlah kamu keluar pada musim panas macam ni. Dan Imam As-Suyuti yang menariknya, dia kategorikan ayat ini sebagai ayat yang turun dalam musim panas. Dia luaskan. Kita belajar Makki turun di Mekah, Madani turun di Madinah. Tapi Imam Suyuti berdasarkan ayat 81 ni, dia kata ada Saifi turun musim panas, Syita'i ada turun musim sejuk dan sebagainya. Dan terakhir sekali tuan-tuan, cerita menarik dalam juzuk ke-10 ini pada ayat yang ke-91 dan 92. Yang mana ayat 92 ni Allah Ta'ala ceritakan kualiti para sahabat. Mereka nak pergi keluar ke medan Tabuk tetapi mereka tak mampu kerana miskin. Bila mereka tidak dibawa oleh Rasulullah, lalu mereka kembali balik dan menangis teresak-esak kerana sedih tidak dapat memberi sumbangan kepada Islam. Oleh kerana itu mereka ini dikatakan 7 orang digelar sebagai Al-Bakkaun, orang yang menangis kerana tidak dapat memberi sumbangan kepada Islam. Dan mereka ini dipuji oleh Allah dan cerita mereka disebut di akhir juzuk 10. Setakat itu dulu tuan-tuan, insya-Allah kita jumpa lagi besok untuk sinopsis juzuk yang ke-11. Mudah-mudahan perkongsian ini akan membangkitkan semangat kita, bakar semangat kita untuk terus mendalami Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.